Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan dalam tafsir surah Yusuf. Bermula pada ayat ke-99 dan juga ayat 100. Kita lihat mengenai dengan pertemuan keluarga Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam di Mesir, setelah mana lama mereka berpisah. Pada ayat ke-99, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Apabila mereka masuk bertemu dengan Nabi Yusuf AS, adik-beradik dia masuk bertemu dengan Nabi Yusuf AS, awa ilaihi abawaihi, Nabi Yusuf, adik-beradik Nabi Yusuf dan juga ayahnya Nabi Yaqub dan juga ibunya, isteri Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Awa ilaihi abawaihi, Nabi Yusuf memberi perlindungan kepada mereka berdua, ibu dan ayahnya. Wa qala, Nabi Yusuf berkata, udkhulu Misra insyaallahu aminin, masuklah sekiranya Allah Ta'ala kehendaki, masuklah dalam keadaan aman, tenteram, tidak ada kekacauan dan kegangguan. Pada ayat yang ke-100 daripada surah Yusuf, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada, Nabi Yusuf mengangkat kedua ibu dan ayahnya berada di atas takhtanya. Wa kharru lahu sujada, mereka semua sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Nabi Yusuf menyatakan, ya abati, wahai ayahku, hadza ta'wilu ru'yai, ini adalah ta'wil, adalah tafsir, ta'bir mimpi aku yang sebelum ini. Qad ja'alaha rabbi haqqan, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan mimpi aku dahulu menjadi satu realiti. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berbuat baik kepadaku ketika mana Allah Ta'ala keluarkan aku daripada penjara. Wa jaa bikum minal badwi, Allah Ta'ala datangkan kamu semua daripada al-badwi, dari kawasan pedalaman berada di bandar Mesir. Min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati, selepas mana syaitan telah mencocok, telah menghasut aku dan juga adik-beradik aku. Inna rabbi latifun lima yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha latif, maha lembut, lima yasha, bagi apa yang Allah Taala kehendaki.
Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita lihat dalam ayat ke-99, Allah Subhanahu wa taala menyatakan falamma dakhalu ala yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala adkhulu misra insya'allahu aminin. Asalnya kalau kita ikutkan ayat sebenarnya, iaitu waqala adkhulu, Nabi Yusuf menyatakan udkhulu wahai keluargaku, masuklah kamu semua Misra, ke dalam Mesir, ke dalam negara Mesir ini, aminin insya-Allah. Tapi dia terbalikkan. Sepatutnya waqala adkhulu Misra aminina insya-Allah, wa qala udkhulu misra aminin, masuklah Mesir dalam keadaan aman insya-Allah. Tapi dia letakkan insya-Allah dahulu. Wa qala udkhulu misra insya-Allah aminin. Ini dipanggil sebagai jumlah du'aiyah kerana mengambil tabarruk dengan nama Allah Ta'ala. Jadi diletakkan, menjadikan keamanan itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diletakkan awal, walaupun asalnya aminin itu yang awal, tetapi diletakkan insya-Allah kerana aminin akan datang dengan masyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang berikutnya kalau kita lihat dari sudut sastranya, wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Nabi Yusuf mengangkat kedua ibu bapanya, berada di atas takhta dia. Wa kharru lahu sujada, mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Dalam ayat ini menunjukkan yang dikehendaki kedua ibu bapa Nabi Yusuf adalah ayahnya dan ibunya. Ayah dan ibu Nabi Yusuf. Ada menyatakan ayah dan juga makcik Nabi Yusuf, kerana ibu Nabi Yusuf telah wafat, telah mati. Kemudian Nabi Yaqub berkahwin dengan makcik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Cuma dalam bahasa Arab ini bila disebut ibu dan ayah, ibu, ayah, maka disebut daripada sudut babit taghlib, iaitu ayah, dua ayah. Abawai maksud dua ayah, maksudnya ibu dan ayah. Dalam ayat ini sujud itu didahulukan. Sepatutnya sujud itu didahulukan berbanding dengan rafa', iaitu mengangkat Nabi Yusuf, ibu dan ayahnya di atas takhtanya. Tapi kalau kita lihat dalam ayat ini, wa rafa'a abawai, diangkat dulu. Diangkat dulu ibu bapa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf angkat, pergi ke takhta dia, kemudian sujud kepada dia. Ayat asal iaitu mereka sujud. Sujud ni maksud sujud penghormatan, tundukkan kepala, penghormatan. Kemudian barulah Nabi Yusuf angkat mereka, diletak di atas takhta Nabi Yusuf. Tapi dalam ayat ini menunjukkan Nabi Yusuf angkat dulu ibu dan ayah dia, pergi ke takhta dia. Kemudian barulah mereka sujud penghormatan, iaitu tundukkan kepala kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan didahulukan perkataan wa rafa'a abawai. Nabi Yusuf angkat dulu ibu dan ayahnya, walaupun secara hakikatnya iaitu mereka tunduk kepala mereka kepada Nabi Yusuf sebagai penghormatan. Kemudian baru Nabi Yusuf angkat. Tapi dalam ayat ini didahulukan perkataan Nabi Yusuf mengangkat ibu dan ayahnya duduk di atas takhta. Ini adalah menunjukkan betapa ihtimam, mengambil berat untuk memberi penghormatan yang sepenuhnya kepada ibu bapa.
Kemudian kita lihat dalam ayat ini, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawai. Awa ilaihi abawai, bila mana mereka masuk saja, jejakkan kaki ke gerbang bumi Mesir, Nabi Yusuf dan juga Nabi Yusuf telah memeluk ibu dan ayahnya. Ini menunjukkan, walaupun sebahagian ulama kata bukan mak dia, tetapi makcik dia tetap nazalat manzilatal makcik ini berada di tempat mak. Adik-beradik ayah kita, makcik ini berada di tempat mak kita, ataupun pakcik sebelah ayah, makcik sebelah ayah berada pada tempat ayah kita. Jadi penghormatan yang sepenuhnya kita perlu berikan kepada mereka. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, dia juga adalah pakcik kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Sebab dalam Quran, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Anak Nabi Ishaq adalah Nabi Yaqub, manakala Nabi Ishaq adalah adik-beradik Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail adalah pakcik sebelah ayah bagi Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf menyatakan, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Nabi Yusuf angkat ibu dan ayahnya berada di atas takhta dia. Wa kharru lahu sujada. Mereka semua adik-beradik Nabi Yusuf ini, termasuklah kedua ibu bapaknya, sujud kepada dia. Adik-beradik dia 11 orang, ibu bapa dia dan juga adik-beradik dia 11 orang tadi sujud kepada Nabi Yusuf AS. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadat yang kita semayang tu, bukan meletakkan dahi di atas sejadah atau lantai. Kerana sujud pada zaman tersebut, pada zaman Nabi Yusuf, Nabi Yaqub AS, sujud penghormatan adalah menundukkan kepala. Tundukkan kepala. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Nabi Yusuf menyatakan, inilah takwil mimpi aku, dan ini adalah perkara kita panggil realiti, kesudahan realitinya yang aku ceritakan kepada kamu wahai ayah aku. Idh akhrajani minas sijin, ketika mana Allah Ta'ala keluarkan aku daripada penjara. Quran tak sebut, Quran tak sebut hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani. Quran tak sebut apa? Quran tidak menyebutkan Allah Ta'ala buat baik kepada aku. Nabi Yusuf kata, Allah Ta'ala buat baik kepada aku ketika mana dia telah mengeluarkan aku daripada penjara. Quran tak sebut ketika mana Allah Ta'ala yang mengeluarkan aku, iaitu Nabi Yusuf, daripada telaga. Tapi diletakkan penjara, tidak telaga. Kerana apa? Kerana supaya tidak malu adik-beradik Nabi Yusuf. Kalaulah di Quran menyatakan wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minal bi'ri wa jaa'a bikum. Kalau minal bi'ri, daripada telaga, ketika mana Allah Ta'ala buat baik kepada aku dengan cara mengeluarkan aku daripada telaga, pasti adik-beradik dia akan rasa malu, seolah-olah terkena pada batang hidung mereka. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Yang merosakkan hubungan kita adalah syaitan. Syaitan telah cocok kita,
telah menyebarkan keburukan sesama kita. Nazara adalah nakhasa, bermaksud kalau binatang ni kita cocok dia ataupun kita tekan dia akan ketuk dia sikit, dia akan bergerak laju. Binatang, syaitan pun bila mana dia cocok kita untuk kita menggalakkan kita melakukan perkara maksiat. Sebab itu bila mana kita tak berzikir kepada Allah, maka syaitan akan cocok, akan membisikkan kejahatan kepada kita. Apa kesinambungan ayat ini dengan ayat sebelum ini? Selepas mana Nabi Yusuf AS minta adik-beradik dia bawa datang semua keluarga dia datang ke bumi Mesir, maka Nabi Yusuf memberitahu di sini bahawasanya mereka semua akan bergerak daripada negara Kanaan, iaitu Palestin, ke Mesir. Nabi Yusuf keluar untuk bertemu mereka dan bersama dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni kan Raja Mesir. Bila mana raja ini sudah pastilah escort dia banyak, bersama dengan dia pembesar raja, pemimpin yang di bawah dia ramai. Maka telah sempurnalah pertemuan keluarga Nabi Yusuf pada kali yang keempat. Kali keempat apa? Perjalanan anak-anak Nabi Yaqub ataupun adik-beradik Nabi Yusuf AS. Inilah perjalanan mereka daripada bumi Kanaan, iaitu daripada Palestin ke Mesir. Selepas mana mereka minta bekalan makanan beberapa kali. Kali pertama, kedua, ketiga, dan kali yang keempatnya adalah kali pertemuan yang teristimewa kerana mereka bertemu secara beramai-ramai setelah mana lama mereka tidak bertemu. Mereka melihat Nabi Yusuf AS berada pada kedudukan yang tinggi dan mulia. Maka telah benarlah mimpi Nabi Yusuf AS yang menyatakan adik-beradiknya yang 11 orang akan sujud berserta dengan ibunya, dengan ayahnya ataupun ayahnya dan makciknya sujud kepada Nabi Yusuf AS. Maka sempurnalah pertemuan, reunion selepas mana perpisahan yang panjang. Diriwayatkan Nabi Yusuf AS telah menghantar kepada ayah dia, iaitu satu rombongan tentera ataupun satu rombongan daripada Mesir, dan juga 200 tunggangan untuk bersiap sedia untuk menyambut kedatangan Nabi Yaqub dan juga orang-orang bersamanya. Nabi Yaqub AS bermukim, iaitu duduk tinggal terus di bumi Mesir ini bersama dengan Nabi Yusuf AS selama 24 tahun. Ataupun sebahagian riwayat kata ada yang menyatakan 17 tahun. Ada menyatakan tempoh perpisahan Nabi Yusuf dan juga Nabi Yaqub AS adalah 18 tahun ataupun 40 tahun, pelbagai riwayat. Dan last sekali Nabi Yaqub AS menemui ajal. Maka Nabi Yaqub berpesan, wasiat kepada Nabi Yusuf AS supaya bawa dia, kebumikan dia di sisi ayahnya. Siapa dia? Iaitu Nabi Ishaq AS. Maka Nabi Yusuf bawa dia, kebumikan dia di sana bersama dengan Nabi Yaqub, Nabi Ishaq AS. Kemudian dia pulang ke Mesir, Nabi Yusuf ini, dan dia tinggal selepas daripada itu 23 tahun di Mesir, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah yang kita sebutkan tadi. Apabila Nabi Yusuf melihat sujud dua ayahnya, dua iaitu ibu dan ayahnya dan adik-beradiknya, dia menyatakan, ya abati, wahai ayahku, sujud ini adalah takwil mimpiku yang lama ketika aku kecil dulu, iaitu inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, iaitu aku lihat 11 bintang, satu matahari, satu bulan, aku lihat mereka semua sujud kepada aku. Last sekali itulah hakikat dia. Bulan dan bintang adalah ibu dan ayahnya, 11 bintang adalah adik-beradiknya. Ini menunjukkan kepada kita mimpi Nabi-Nabi adalah hak dan benar, sabit dan benar. Seperti mana mimpi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah menyembelih anaknya, sehingga itu mimpi Nabi Ibrahim, mimpi menyembelih anaknya, maka jadilah mimpi tersebut sebagai satu sebab untuk wajibnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya pada ketika sedar. Begitulah juga jadilah mimpi ini yang Nabi Yusuf lihat ni. Mimpi diceritakan kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam sebelum ini menjadi sebab li wujubi dzalika sujud, iaitu untuk menjadi sebab untuk wajibnya sujud mereka kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan Allah, limpah kurniaan Allah, Allah taala telah memberi kebebasan kepada Nabi Yusuf. Asalnya merengkuk dalam penjara. Last Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia menjadi raja. Kemudian dia dapat bawa keluarga yang duduk di kawasan pedalaman berhijrah ke bandar Mesir. Sudah pasti bila berhijrah ke bandar, sudah pasti ketamadunannya berbeza, culture-nya berbeza. Quran tak sebutkan dikeluarkan Nabi Yusuf daripada perigi, tapi dikeluarkan Nabi Yusuf daripada penjara taraffu'an an laumi ikhwatihi, kerana tak nak mencela perbuatan adik-beradik Nabi Yusuf, kerana nak muliakan mereka, dan juga untuk menjaga maruah mereka, dan juga untuk mengelakkan mereka daripada rasa malu atas perbuatan kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan penjara adalah akhirul mihan, iaitu ujian terakhir. Dan penjara juga adalah akhtar minas suqut fil jub, iaitu lebih bahaya berbanding jatuh di dalam perigi. Jatuh dalam perigi pun dah bahaya, tak boleh nak selamat kadang-kadang, tapi merengkuk dalam penjara lebih bahaya. Sebab apa? Kerana merengkuk Nabi Yusuf di dalam penjara ini, di dalamnya ditohmah Nabi Yusuf telah diviralkan Nabi Yusuf telah melakukan kesalahan, iaitu menggoda wanita. Itu lebih teruk berbanding jatuh dalam perigi. Sebab tu Quran letakkan di penjara Nabi Yusuf ni bukan penjara dalam keadaan dia suci, tapi penjara dalam keadaan dia ditohmah dengan pelbagai tuduhan. Wali'annahu ba'da khurujihi minal bi'ri sara 'abdan la milkan, dan kerana keluar Nabi Yusuf tak disebutkan Nabi Yusuf keluar daripada perigi dalam Quran, tapi disebutkan keluarnya Nabi Yusuf daripada penjara pada ayat ke-100 ini. Kerana keluar Nabi Yusuf daripada perigi menjadi seorang hamba yang dijual di pasar,
tetapi keluarnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam daripada penjara menjadi seorang raja. Itu beza dia. Keluar Nabi Yusuf pergi menjadi hamba, dijual di pasar. Keluar Nabi Yusuf daripada penjara menjadi seorang raja. Ini menunjukkan keluarnya Nabi Yusuf daripada penjara disebutkan pada ayat ke-100 ini kerana dia aqrab ilal in'amil kamil. Dia lebih dekat kepada kesempurnaan nikmat yang diperolehi daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha halus terhadap apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala apabila dia nak satu perkara, dia akan sediakan asbab-asbab, sebab-sebab. Wa qaddarahu wa yassarahu, dia akan kadarkan dan diberi kekuasaan kepada orang tadi untuk boleh buat, dan juga dimudahkan perjalanan orang tadi untuk melakukannya. Dan Allah Ta'ala ini adalah maha mengetahui maslahat hambanya, maha bijaksana dalam perkataan Allah, dalam perbuatan Allah, dan juga dalam ketentuan Allah, qada dan qadar yang Allah Ta'ala tentukan. Wa ma yakhtaruhu wa yuriduhu, dan apa yang Allah Ta'ala pilih dan apa yang Allah Ta'ala nak, itu semua adalah kita panggil begitu halusnya susunan tadbir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa perkara yang kita boleh ambil pengajaran. Perkara yang pertama, kasih sayang seorang anak dan ibu bapanya adalah tabi'iyah fitriyah. Tabi'iyah fitriyah itu adalah satu perkara fitrah manusia. Seorang anak cinta kasih kepada ibu dan ayahnya, satu fitrah. Fitrah kemanusiaan. Sebab itu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam memuliakan kedua ibu bapanya lebih berbanding Nabi Yusuf memuliakan adik-beradiknya. Nabi Yusuf peluk ibu dan ayahnya dengan seerat-eratnya. Nabi Yusuf suruh mereka berdua duduk di atas takhta kerusi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Cukuplah Nabi Yusuf mengatakan kepada semua, kepada keluarganya keseluruhannya, dia menyatakan apa? Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah di negara Mesir dalam keadaan aman insya-Allah. Dan masuklah Mesir dalam keadaan aman ini insya-Allah, ta'minil hakim ad-dakhilin ila biladihi min qitar akhar wa huwa aman yushmilul anfus wal ahwal wal amwal. Bila mana seorang hakim, seorang raja memberi jaminan keamanan orang yang masuk ke negaranya, bermaksud keamanan merangkumi semua aspek, sama ada jiwa, harta dan juga keluarga, tidak akan diapa-apakan. Ibnu Abbas menyatakan dalam tafsirnya, udkhulu Misra, masuklah Mesir, bermaksud aqimu biha aminin, bermukimlah kamu, tinggal tetaplah kamu di sana dalam keadaan aman. Ini menunjukkan keamanan hakiki adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian Allah Ta'ala ta'liqkan dengan insya'allahu aminin. Sebab apa dia katakan insya'allah? Kerana keamanan yang sebenar-benar keamanan adalah dengan kehendak Allah. Sama juga dalam suratul Fath, Allah Ta'ala menyatakan la tadkhulunnal masjidal haram insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا, iaitu kamu pasti akan masuk Masjidil Haram sekiranya Allah Ta'ala kehendaki. InsyaAllah sekiranya Allah Ta'ala kehendaki, kamu masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman. Ulama tafsir ijma' bahawasanya sujud, semua mereka adik-beradik Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf AS. Sujud tersebut adalah sujud penghormatan, iaitu menundukkan sedikit kepala. Ini adalah kebiasaan adat mereka. Adat mereka, kebiasaannya bila menghormati orang adalah tunduk kepala. Macam di Jepun lah, bongkokkan tulang belakang, macam rukuk. Itu budaya mereka di sana. Adapun penghormatan yang pada zaman Nabi Yusuf AS adalah dengan menundukkan kepala, itu dipanggil sebagai sujud. Itu ijma'. Tak ada ulama mengatakan sujud seperti sujud dalam sembahyang Nabi Yusuf. Tak boleh sujud makhluk kepada makhluk. Sekalipun ada ulama menyatakan Allah Ta'ala telah memansuhkan semuanya dalam syariat kita. Dalam syariat kita tak ada penghormatan tunduk kepala, tunduk badan, tak ada. Sekalipun dimansuhkan tunduk tersebut untuk memberi penghormatan, sesungguhnya sebahagian di kalangan ulama la yatanabbahun lidzalik, mereka tidak sedar perkara ini. Wa yanhanuna fit tahiyyah wassalam, mereka tundukkan badan mereka ketika mana mereka memberi salam dan juga memberi penghormatan, seperti mana negara barat sekarang ini telah lakukannya. Orang-orang Islam pun ikut. Riwayat daripada Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid daripada Anas bin Malik, dia berkata, Anas bin Malik bertanya, qulna ya Rasulullah, kami bertanya, wahai Rasulullah, ayanhani ba'duna ila ba'din idza taqaina, boleh tak sebahagian kami tunduk kepada sebahagian yang lain bila kami bertemu? Nabi kata tak boleh. Kemudian kami tanya lagi, afaya'taniqu ba'duna ba'dan, boleh tak sebahagian kami peluk kepada sebahagian yang lain? Nabi kata tak boleh juga. Qulna, kami tanya lagi, afa yusafihu ba'duna ba'dan, kalau bermusafahah, bersalaman sebahagian kita dengan sebahagian yang lain, adakah dibenarkan? Maka Nabi menyatakan na'am, iaitu ya, untuk bersalaman sahaja. Adapun peluk, adapun tundukkan kepala ataupun badan, itu semua adalah adalah perkara ini yang tidak digalakkan. Yang jelasnya adalah tidak memberi penghormatan dengan cara memberi salam dan juga bermusafahah, iaitu berjabat tangan. Adapun berdiri kepada orang yang baru datang, orang yang datang nak beri penghormatan kepada dia, syekh, dia datang dia orang berdiri. Seperti mana Nabi SAW perintahkan satu jamaah kepada jamaah Al-Aus. Nabi kata apa? Seperti mana diriwayatkan daripada Imam Abu Daud, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan, qumu ila sayyidikum wa khairikum, berdirilah kamu kepada tuan kamu, ketua penghulu kamu, dan juga orang yang baik di kalangan kamu, yakni ketua kabilah mereka, iaitu Sa'ad bin Mu'adz. Hukumnya harus bila mana ketua sesuatu kabilah, ketua negara, ketua negeri, menteri besar ke apa datang, kita berdiri, harus. Apabila tidak memberi kesan pada dirinya, sekiranya ada kesan dalam diri dia rasa hebat, dia rasa takjub, dia rasa ujub,
maka pada ketika itu lam yajuz i'anatuhu ala zalik, tak boleh bantu dia berdiri pada ketika itu. Kita tak boleh untuk bantu dia untuk perkara yang tidak baik. Maknanya bila ada syekh datang kita berdiri, sekiranya perkara tersebut tidak menggugat keimanan dia, maka tidak menjadi masalah. Sekiranya dia rasa hebat, rasa takjub, maka pada ketika itu kita tidak dibenarkan untuk bangun, untuk bangun menghormati dia. Ini semua berdasarkan sabdaan Nabi, man sarrahu an yatamassala lahu an-nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mana suka orang lain beri penghormatan, berdiri untuk dia, dia datang orang lain semua kena berdiri, maka Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar, tempatlah tempat dia api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan harus mengisyaratkan dengan jari untuk benda yang jauh. Isyaratkan dengan jari, terbaik 5 jari isyarat, bukan 1 jari, 5 jari isyaratkan untuk benda yang jauh. Tak boleh benda dekat pun isyarat juga. Benda dekat kita kena ambil lah, ambil bagi dia. Wa idza sallama la yanhani, apabila seseorang tu beri salam tak perlu tunduk kepala ataupun badan dia, tak perlu tunduk, cukup beri salam. Dan tak perlu pun mencium, yuqabbilu ma'as salam yadahu, tak perlu cium tangan. Beri salam je, musafahah, bersalaman, berjabat tangan, tak perlu cium. Wa li'annal inhina ala ma'na tawadhu' la yanbaghi illa lillah. Kerana tunduk ini bermaksud tawadhu', merendahkan diri. Tawadhu' ini tidak sepatutnya melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cium tangan ini adalah perbuatan orang-orang ajam, bukan orang-orang Arab. Orang Arab tak cium tangan. Ini perbuatan orang ajam. Bil musafahah wala ba'sa bih, wala ba'sa biha, tidak mengapa kalau nak berjabat tangan. Sebab Nabi SAW telah bermusafahah, berjabat tangan dengan Ja'far bin Abi Talib ketika mana Ja'far bin Abi Talib telah sampai daripada bumi Habasyah sampai ke Mekah. Maka mereka sambut Nabi, sambut Ja'far bin Abi Talib dan juga orang yang bersamanya dengan bersalaman. Wa nadiba ilaiha wa qala fima akhrajahu ibnu Adi an ibni Umar wa huwa dha'if tasafahu yuzhibul ghil. Ada satu hadis yang dha'if daripada Ibnu Umar, hadis yang tak kuat, hadis yang lemah, iaitu tasafahu, bersalamanlah sesama kamu, yuzhibul ghil, maka bersalaman tersebut akan menghilangkan hasad, dengki dan juga busuk hati. Diriwayatkan daripada Ghalib Tamar an Sya'bi, daripada Sya'bi, bahawanya sahabat-sahabat Nabi bila mana mereka bertemu, mereka akan bermusafah, berjabat tangan. Wa idza qadimu min safar, bila mana mereka tiba daripada perjalanan safar yang jauh, ta'anaqu, mereka berpelukan. Mana kalau hari-hari jumpa tak boleh peluk lah. Kalau nak dia datang daripada jauh, nak bertemu dia pun sebulan sekali, 2 bulan sekali, maka sekali jumpa peluk itu tak jadi masalah. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengira sebahagian nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia dan juga keluarganya. Di antaranya adalah al-khuruj minas sijin, keluar daripada penjara. Kemudian keluarga dia berpindah daripada bumi Kanaan, kawasan pedalaman padang pasir, terus berhijrah ke bumi Mesir yang ketamadunan yang lebih berbanding dengan di negara Palestin pada ketika itu. Wal lutuf aw rifqil ilahi bil ibad haitsu jama'al usra hadzal jama' al karim al hafil asab, dengan susunan tadbir Allah, tadbir ilahi, maka dikumpulkan semua
adik-beradik keluarga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, selepas mana syaitan telah mencampakkan hasad, dengki di antaranya dan juga di antara adik-beradiknya yang lain, maka telah sempurnalah semua ini. Perancangan ini adalah dengan perbuatan kehendak Allah dan juga kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang berikutnya, mimpi Nabi Yusuf menjadi realiti yang dia lihat pada ketika kecil. Cuma ulama berbeza mengenai kadar waktunya baina tahaqquqir ru'ya, selepas mana dia lihat mimpi tadi dengan dan juga antara berlakunya peristiwa tu, peristiwa dicampakkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tu bila bila itu ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat mengenai apa kadar tempoh di antara menjadi realiti mimpi tadi dan juga berlakunya mimpi menjadi realiti, berapa lama tu jarak dia. Itu ulama berbeza pendapat, ada kata 80 tahun, ada kata 70 tahun, 40 tahun, dan 40 tahun itu adalah pendapat majoriti di kalangan ulama. Yang terakhir pada malam ni insya-Allah taala, apabila Allah taala nak sesuatu, Allah taala akan sediakan asbab-asbab dia. Allah taala mudahkan fa husulul ijtima' baina Yusuf alaihi salatu wassalam, maka terhasillah ijtima'. Apa itu ijtima'? Reunion di antara Nabi Yusuf dan juga ayahnya, makciknya, ma'al ulfa wal mahabbat, dengan penuh kasih sayang. Watibul aish, kehidupan yang baik. Cumanya Allah Ta'ala ini latifun bi'ibadih, Allah Ta'ala cukup halus pentadbirannya terhadap hamba-hambanya, sebab Allah Ta'ala maha mengetahui segala perkara yang mungkin. Allah Ta'ala mengetahui yang tidak ada kesudahannya. Jadi Allah Ta'ala maha bijaksana terhadap hukuman yang dia telah laksanakannya. Hakim fi qada'ih, Allah Ta'ala akan memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Dan semua ini adalah untuk maslahat hamba. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermula pada ayat ke-101 nanti kita akan bincangkan mengenai dengan doa jami', doa yang jami', doa yang sedikit tapi padat isinya. Terkandung juga dalam kisah Nabi Yusuf AS dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kematian yang baik. InsyaAllah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.